الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah izin kurnia serta inayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memanjangkan umur kita, masih melapangkan rezeki kita, masih memberi kita taufik dan hidayahnya agar sama-sama kita datang ke Masjid Al-Irsyad, satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sama-sama kita salat fardu maghrib secara berjemaah. Dan sementara menunggu salat fardu isya, kita duduk sebentar mengisi masa lapang kita yang ada dengan kita mendengar majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita boleh bawa pulang insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini insyaAllah seperti biasa kita teruskan kita punya perkongsian kita ataupun kelas kita, pengajian kita, kuliah kita pada malam ini dengan menyambung pada suratul Kahfi, dan kita bersama-sama dalam melihat tafsir suratul Kahfi yang mana tuan-tuan dan puan-puan kita akan bermula pada malam ini insyaAllah. Seperti biasa metod kita akan baca dulu, kemudian baru kita melihat apa yang terkandung di dalam ayat yang kita bacakan insyaAllah. Pada malam ini kita bermula, kita naik sikit. Minggu lepas bulan lepas kita dah pada ayat yang ke-26, tapi kita mula balik insyaAllah pada ayat yang ke-25. Kita naik satu. Suratul Kahfi juzuk yang ke-15, muka surat 296, ayat yang ke-25. Saya baca, tuan-tuan dan puan ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب
ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dah membaca lebih kurang 10 baris daripada Al-Quran. Al-Quran yang kita ikut ni Rasam Osmani, satu muka ada 15 baris. Okey, satu juzuk ada 10 helai, maknanya satu juzuk ada 20 muka surat. Sekarang kita berada pada bulan Rajab. Kita lagi 50 hari menuju Ramadan. Road to Ramadan, kita ada lagi 50 hari. Jadi untuk persediaan tuan-tuan dan puan-puan, seharusnya kita kena ada satu azam untuk kita habiskan dalam Ramadan bacaan kita sekurang-kurangnya satu kali khatam lah. Sekurang-kurangnya satu kali khatam. Kalau sehari kita boleh satu juzuk, macam mana dapat satu juzuk? Setiap fardu kita baca 2 helai, 4 muka surat. Okay, kita boleh baca sebelum solat 2 muka surat, selepas solat 2 muka surat. Maka kalau berterusan selama 5 waktu, 5 kali kita buat macam tu, kita boleh dapat satu juzuk dalam sehari. Dan 30 hari kita akan khatam satu Al-Quran, insya-Allah 30 juzuk. Kalau kita istiqamah, sehari satu juzuk. Dan kalau raya tak terkejut lah, kalau tiba-tiba raya tahun ni sama juga macam tahun lepas, jadi 29 hari, maknanya tak cukup 30 juzuk kita. Kita kena qada siap-siap lah. Kalau boleh ada spare, at least esok raya, okey malam ni kita pulun, kita punya 29, 30 tu kita baca siap-siap. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu azam kita lah. Dia apa-apa pun kita perlu training, apa-apa pun. Dan kalau kita tengok pelari maraton yang paling teratas sekarang ni, Kipchoge nama dia, kan, orang kulit hitam daripada Kenya tak silap. Dia lari bawah 2 jam 64 km full marathon, 1 jam 58 saat tak silap sekarang ni, pemegang rekod kan. Macam mana dia nak lari dekat-dekat 2 jam tu? Kita lari 10 minit pun dah tak larat sebenarnya. Okey. Itulah pentingnya training. Okey. Kalau kita tiba-tiba Ramadan tuk-tuk kita kata aku nak khatam 30 juzuk pada Ramadan ni. Kalau kita tak training sebelum Ramadan, insya-Allah azam kita tu sampai Ramadan tahun depan belum tentu habis. Jadi apa-apa pun perlu persediaan, kan? Apa-apa pun perlu persediaan. Jadi inilah persediaan kita.
Pada malam ini kita baca 10 ayat. Okey. Esok kita upgrade lagi, sampailah kita boleh dapat sehari 1 juzuk sebelum Ramadan. Maknanya bila mana kita dapat kita punya pace tu, insya-Allah Ramadan nanti mudah. Okey. Kalau yang mengikuti kita punya bacaan pada pagi, masjid kita ada selepas solat subuh kita akan baca satu hari satu muka surat. Okey. Setiap subuh kecuali Sabtu dan Ahad yang ada kuliah subuh tak ada. So maknanya Isnin sampai Jumaat setiap hari di masjid ni lepas subuh kita ada baca Al-Quran. Satu hari satu muka surat. Kita bermula pada 1 Januari 2022. Pada pagi tadi kita berada pada juzuk 14 Suratul Nahl. Kita nak sampai setengah juzuk dah. So maknanya setahun kita dapat 12 juzuk. Pada awal tahun ni kita mula juzuk 13. So maknanya pada akhir tahun ni insya-Allah kita boleh dapat 24 juzuk. Tahun depan dalam bulan 8 kita khatam lah insya-Allah. Mudah-mudahan first time lah kita khatam dalam lepas subuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama meramaikan bacaan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah Al-Quran ni satu mukjizat yang teragung yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunnya di Gua Hira. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tentang Al-Quran ni dia takkan habis. Kajian tentang Al-Quran ni dia takkan habis. Ada orang kaji dari segi tafsirnya, tafsir macam-macam ulama bagi penafsiran yang betul lah. Okey, tak habis sampai sekarang, tak habis kajian. Ada yang kaji tentang qiraat pun, cara bacaan pun belum habis lagi. Ada yang mengkaji tentang tajwid, ada yang mengkaji korelasi antara Quran dengan sains. Ada orang kaji tentang bagaimana ilmu suara. Kalau ada satu ilmu tarannum, kita biasa dengar kan, orang baca tilawah dia baca dengan bertarannum. Tarannum ada hijaz, sikah, bayati dan sebagainya tu. Ada satu kajian dikatakan bila mana suara kita tarannum untuk kita tarik tu ada sampai satu ketika dia menggunakan suara otak. Tu dia. Suara otak pun ada suara. Macam mana bunyi suara otak kita tak tahu lah kan. Kalau orang buat lawak selalu cuba buat bunyi udang, macam mana udang. Udang pun kita tak tahu nak buat macam mana. Suara otak katanya ada. Tuan-tuan boleh cek kalau tuan-tuan kenal Datuk Faizul, Faizul Ghazali, dia seorang qari. Dia orang faham mesti kenal lah Datuk Faizul. Dia Johan antarabangsa pada tahun 2002 tak silap. Bacaan merdu masya-Allah. Dia sekarang hakim tilawah antarabangsa di KL dan juga hakim kebangsaan tilawah Datuk Faizul. Dia bagi tahu ada sampai satu ketika bila mana kita baca terlalu tinggi sampai kan ada kita guna suara otak pula. Wallahu taala alam, itu perlu kajian yang lebih mendalam. Mungkin ada betulnya. Dan itulah nak kata tentang Quran ni tak habis. Dia takkan habis. Kalau kita baca tentang kajian bagaimana ulama cerita tentang wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Itu tentang bagaimana peredaran bulan, peredaran matahari itu. Pada masa yang sebelum ni katanya pusingan dia macam ni, tiba-tiba sekarang ni pusingan dia ada cara pusingan macam mana bumi berpusing, bulan berpusing, bagaimana di orbitnya. Tak habis juga kajian tu. Maknanya apa yang kita dapat tahu, Al-Quran ni ialah satu benda agung yang mukjizat dia kekal sehingga akhir zaman. Okey. Kalau kita baca buku-buku Inggeris yang paling power pun sekarang kita tetap tak boleh baca dah. Sebab bahasa dah berubah, zaman dah berubah. Tapi Al-Quran dia kekal mulia dan kita boleh baca sampai sekarang, walaupun dah berusia, walaupun dah diturunkan kepada Nabi pun dah tak ada. Dah 1444 Hijrah dah sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Quran. Dan pada malam ini kita membaca pada Suratul Kahfi. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah menceritakan bagaimana kisah Ashabul Kahfi ini daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26, wala yusyriku fi hukmihi ahada
sampai ke ayat yang ke-26, disitulah Profesor Dr. Hamka kata, disitulah berakhirnya cerita suratul Kahfi, cerita Ashabul Kahfi. Cerita Ashabul Kahfi. Okey. Sampai ayat yang ke-26 maka dah habis kisah tentang Ashabul Kahfi. Pada ayat yang ke-27 dia bermula cerita tentang bagaimana dia nak masuk tentang kepercayaan kepada apa yang Allah turun. Ayat yang ke-28 cerita bagaimana satu ketika Nabi SAW duduk bersama-sama dengan sahabat yang lain. Dalam hadis riwayat Abdullah Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka duduk ramai-ramai dalam 6 orang. Kemudian Nabi tengah sembang dengan sahabat-sahabat tadi. Antaranya ada Bilal, ada Sa'ad bin Waqqas, ada Abdullah. Di situ mereka bersembang dengan Nabi SAW. Kemudian datang orang kafir Quraisy, datang nak bersembang dengan Nabi. Dan Nabi ketika itu nak memuliakan orang kafir Quraisy sebab Nabi nak ambil hati mereka. Maka pada ketika itu Allah turunkan ayat ni, tegur Nabi supaya jangan engkau muliakan sesuatu kaum, sesuatu orang kerana pangkat dia, kerana kebesaran yang dia ada, kerana harta dia yang banyak, kerana pangkat dia yang tinggi. Jangan engkau muliakan sebab itu. Okey. Maka di situ tentang ayat yang ke-28, ayat yang ke-29 bercerita tentang bagaimana kita, Allah Subhanahu wa taala ni dah bagi dah, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang nak dia beriman, siapa tak nak dia jadi kufur. Allah bagi pilihan. Kalau kita nak masuk syurga, kita buatlah kebaikan banyak-banyak. Kalau kita rasa kita nak rasa azab api neraka, maka kita buatlah kejahatan banyak-banyak. Di sini ayatnya. Kemudian ayat yang ke-30 Allah ceritakan bagaimana syurga 20, 30, 31. Kemudian ayat yang ke-32 nanti barulah masuk cerita tentang penjaga 2 kebun yang kita bagi tahu pada sesi yang lepas, pada pertemuan yang lepas. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada cerita tentang Ashabul Kahfi ni, tuan-tuan dan puan-puan, banyak benda, banyak faedah yang kita boleh pelajari, kita boleh ambil faedahnya, ibrahnya daripada kisah-kisah Ashabul Kahfi. Saya mencatatkan ada dalam 6 ataupun 5 faedah-faedah yang kita boleh ambil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kefahaman yang baik dalam suratul Kahfi ni, dan nanti bila mana kita baca, kita tahu, oh begini ayat ni Allah ceritakan tentang ini, ayat ini Allah nak bagi tahu dekat aku tentang ini, ayat ini Allah nak bagi tahu kalau kita buat begini maka kita akan dapat begini. Itu antara kepentingan kita membelajar tafsir dan kita tadabbur ayat yang kita baca. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah daripada kisah Ashabul Kahfi ni, tuan-tuan dan puan-puan, ialah yang pertamanya bagaimana kita menapis sesuatu berita yang sampai kepada kita. Itu dia. Bagaimana cara kita nak menapis sesuatu berita yang sampai di telinga kita. Kadang-kadang kita duduk sama-sama kita, dia mulalah nak keluar dia. Tu tengok anak Pak Karim tu, nampak baik tapi dah mula tapi tu siap lah. Okey. Tu anak Pak Mae tu, skor exam macam okey tapi tapi itu bahaya. Hati-hati dengan tapi macam tu. Dia akan keluar benda lain. So kalau kita mendengar benda tu, Allah ajar kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang, wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa satu berita, fatabayyanu, maka tabayyun terlebih dahulu, maka selidik terlebih dahulu berita tersebut, barulah kita percaya dan kita sebarkan. Okey. Apa-apa berita kita kena selidik terlebih dahulu. Jangan kita dengar A, kita terus sampaikan A, bahaya. Itu Al-Quran ajar kita. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang Ashabul Kahfi ni, ketika zaman tersebut orang bertanya, betul ke 309 tahun boleh hidup? Orang tidur dalam gua 309 tahun boleh hidup lagi ke? Kan? Dan sebagainya, pertanyaan-pertanyaan.
Dan Allah Subhanahu wa taala jawab, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Ayat yang ke-14. Dan sesungguhnya kami ceritakan kepadamu, kami sampaikan kepadamu wahai Muhammad, cerita tentang Ashabul Kahfi ni ialah sesuatu yang haqq, kata Allah, sesuatu yang benar. Cerita Ashabul Kahfi ni ialah satu kisah yang benar. Cuma ada yang menokok tambah dia. Itu yang kadang-kadang menjadi lebih sedap kita dengar tu, sebab dia cerita terlalu fantasi. Benda yang seronok lain macam ni, benda yang karut-karut ni kadang-kadang seronok juga kita dengar. Tetapi itu Islam datang membawa satu guideline supaya kita tidak terjerumus kepada kisah-kisah Israiliyat yang terlampau lah. Tapi kisah Israiliyat ni janganlah kita kata kita nak tolak terus. Tidak juga. Tidak juga bila mana ada orang kata ini kisah Israiliyat lah, kita rasa macam tak seronok, kita tinggal. Tidak. Nabi kata la tusaddiqu wa la tukadzibuhum. Apabila datang kepada kamu kisah-kisah Israiliyat ni, jangan terlalu percaya dan jangan pula kamu mendustakan kisah-kisah ni. Maknanya apa yang selari dengan Al-Quran kita ambil, apa yang selari dengan sunnah kita ambil, kisah-kisah Israiliyat ni. Apa yang tidak, yang bertentangan, yang berlawanan, kita tolak. Itu sahaja. Itu cara yang pertama, ataupun faedah yang pertama. Faedah yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita melihat Ashabul Kahfi ni, kuatnya akidah Islamiyah mereka, kuatnya iman Ashabul Kahfi ni. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita tahu, Ashabul Kahfi ni bukan orang biasa-biasa. Bukan orang biasa-biasa. Dia orang 7 orang ni anak bangsawan. Anak bangsawan, anak keturunan orang baik-baik, keturunan orang yang berpangkat tinggi ketika itu. Mereka ini sanggup tinggalkan apa yang mereka ada. Mereka lari ke dalam gua demi menyelamatkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka sanggup. Sekarang ni kalau kita tengok, tuan-tuan dan puan-puan, anak muda kita bukan sanggup tinggal duit, sanggup buat apa sahaja demi duit. Duit, dan juga yang paling sekarang ni paling kritikal, konten. Demi konten, demi sebuah konten. Apa sahaja, dia nak menari ke, dia nak kutuk orang ke, dia nak terbuka sana sini ke, dia tak kisah. Yang penting dia dapat konten. Orang tekan like, dia seronok. Anak muda sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, kata Allah. Sesungguhnya mereka ini ialah pemuda-pemuda. Ashabul Kahfi ini ialah pemuda. Amanu bi rabbihim, mereka ini beriman kepada Tuhan mereka. Wa zidnahum huda, dengan sebab keimanan mereka yang betul kuat tersebut, Allah tambah kepada mereka petunjuk. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak-anak muda sekarang ni, tuan-tuan, konten dan duit itu sebagai matlamat hidup lah, lebih kurang. Sampai ada yang nak tinggal pelajaran, sampai ada yang nak terikut kawan, duduk rumah kawan, tinggalkan rumah ibu bapa sebab konten, sebab duit. Bahaya. Dan macam-macam sekarang ni, bila mana pergaulan bebas berlaku, maka na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan jauh daripada kita, maksiat pun berlaku. Kalau kita tengok laporan-laporan daripada pegawai yang bertugas tangkap maksiat ni, Masya Allah. Sekarang ni 2023, tapi bila mana New Year, ada juga orang kena tangkap. Tak habis-habis lagi. Nanti Valentine's Day lah dan sebagainya, masih ada lagi yang kena tangkap. Pergi hotel sana, pergi motel sini, masih ada lagi. Itu bahaya. Dan ada yang lebih teruk lagi, orang yang diberikan amanah pula dia khianati amanah. Allahu Akbar. Bagaimana kalau kita tengok cerita sebulan lepas lah cerita ni, bagaimana seorang anak muda perempuan berlaku di Kedah kan. Dia, na'udzubillah min dzalik, minta maaf sikit, dia dirogol. Kemudian dia pergi kepada polis untuk cek siasat
Dapat kat polis tu pula buat dia. La haula wala quwata illa billah. Berlaku sebulan lepas. Kemudian nasib baik perempuan ni, budak ni dia bagus, dia pergi report lagi sekali. Polis ni kena siasat lah dan kena tindakan. Berlaku di Kedah. Tuan-tuan boleh Google, dapat lah, confirm. Itu bahaya sekarang ni tuan-tuan dan perempuan. Itu belum lagi cerita tentang bagaimana geng-geng pelangi. Tuan-tuan tahu geng-geng pelangi ni, LGBTQ ni, bagaimana mereka sekarang nak tuntut hak mereka. Mana viral ada sebulan lebih, budak tu dia kata, kenapa Malaysia ni tak boleh nak iktiraf golongan kami. Lah, dia lelaki dengan lelaki, lepas tu dia paksa kita nak terima dia. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah kata dalam suratul Hujurat, wahai manusia, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, sesungguhnya kami ciptakan kamu daripada kalangan lelaki, dhakarin, wa untha, dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kamu berpuak-puak, berkaum. Dhakarin wa untha, dua je, laki perempuan. Tak perempuan dan laki, tak laki perempuan. Mana ada yang tengah-tengah? Liki-liki ke, lipu ke, mana ada? Tak ada. Jadi bagaimana kita nak iktiraf mereka? Tak boleh. Tapi ada, golongan ni ada. Anak-anak muda kita, tuan-tuan dan perempuan, kita boleh cek. Kalau ada itu jiran kita bagilah nasihat sikit. Kalau itu kenalan-kenalan kita, mudah-mudahan kita dapat kembalikan mereka ke jalan yang lurus. Tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu belum lagi tentang bagaimana dulu ada kita cerita tentang bagaimana nak cari jodoh tetapi melalui ayat Al-Quran. Ada juga, itu merapu betul dah. Dan sekarang ni ada pula kononnya nasihat-nasihat tentang jodoh lah. Tetapi dia kata apa? Tak solat tak apa, asalkan hati baik. Biasa dengar? Tak solat tak apa, asalkan hati baik. La ilaha illallah. Macam mana tu cerita? Orang yang baik biasa dia sepatutnya, ialah orang kata tak semestinya solat tu baik. Betul lah. Tak solat tu solat tu tak semestinya baik. Ya, kita tahulah solat tu tak semestinya baik. Tetapi orang yang baik tu semestinya dia solat. Kan? Itu ayatnya. Orang yang baik tu semestinya dia solat. Walaupun kita tahulah, memanglah kita akuilah, orang yang solat tu tak semestinya baik. Tetapi solat itu tiang agama. Bunyal Islamu ala khamsin, kata Nabi SAW. Syahadati an la ilaha illallah. Islam itu terbina dengan 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ucap kalimah syahadah. Wa iqamis salah. Yang kedua tu, dirikan solat. Macam mana dia boleh kata kalau tak solat tak apa, asalkan hati baik boleh kahwin? La ilaha illallah. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Idza salaha salaha 'amaluhu wa idza fasadat faqad khaba wa khasira. Perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba pada hari kiamat ialah as-salah. Kalau solat itu berjaya, maka amalan-amalan yang lain pun turut berjaya. Wa idza fasadat, kalau amalan solat itu gagal, faqad khaba, maka dia akan menyesal, wa khasira, orang tadi akan rugi, menyesal dan rugi kalau solat dia tak clear, tak clean solat dia. Macam mana ada dakwaan tadi tu, tuan-tuan perempuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab kawan tu dia post gambar tu, dia buat status, viral degatlah benda ni. Kita terbaca, dia pakai baju suit satu company minyak lah, kita pun tahulah kan. So dia nak kata dia ada duit, muka dia smart, tapi dia bagi nasihat jodoh dia, tak solat tak apa, asalkan hati baik. Itu
Jangan ambillah nasihat dia macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Solat ni perkara asas. Perkara asas dalam kita beragama Islam. Kalau orang malas solat tetapi dia percaya solat tu wajib, maka dia dikira fasik, kata mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki bagi tahu macam tu. Kita kena suruh dia taubat. Kalau dia tak taubat, dia boleh dihukum bunuh. Itu mazhab Syafi'i dan Maliki. Ini diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Itu kalau dia malas tapi dia percaya solat tu wajib. Tetapi kalau dia tak buat solat, dia memang rajin tinggal solat dan dia kata solat tu tak wajib, maka jumhur ulama kata, sepakat ulama kata, ittifaq kata, dia jatuh kufur. Itu solat tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ni berapa ramai orang tinggal solat? Jangan cerita yang datang masjid, dekat rumah pun susah nak solat. Kan? Bahaya. Ramai orang sekarang ni tinggal solat asar biasanya, asar dengan subuh. Asar balik kerja sibuk-sibuk tak sempat, last sekali tak solat. Padahal ayatnya kata jam. Soalan biasa datang, Ustaz, saya tak sempat lah nak solat asar sebab balik kampung, balik daripada kerja nak sampai rumah jam. Sebenarnya ada je solusi dia, sama ada balik lambat sikit, solat asar dulu, ataupun singgah. Sekarang ni banyak, kalau kita kerja dekat Seri Kembangan ke, kita kerja dekat Bangi, nak balik Subang, berapa banyak R&R yang ada, Petronas, Shell, semua ada. Boleh solat. Dia nak, tak nak je. Okay. Orang yang tak jaga solat, dia tak jaga waktu dia. Orang yang jaga solat, dia akan peka dengan waktu. Dia akan tengok, okey, lagi 10 minit, kalau aku keluar, aku akan sangkut jam 2 jam, aku tak boleh lepas. Apa nak buat? Solat dulu. Ataupun dia dalam fikiran dia 10 minit, nanti kat depan tu ada Shell satu, kita boleh solat. Itu orang yang jaga solat, dia akan ada pemikiran macam tu. Sama juga kalau jamak qasar. Dia tahu kalau kita nak balik kampung begini 3 hari boleh, kalau 5 hari tak boleh. Macam tu kita balik 4 hari lah, kita boleh jamak. Nampak? Orang kalau yang dijaga solat dia akan kira-kira benda-benda tu. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, bagaimana kita melihat faedah daripada Suratul Kahfi ni ialah pentingnya ada surrounding yang baik. Pentingnya ada kawan-kawan ataupun support system kita daripada golongan orang yang baik-baik. Ashabul Kahfi, tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana kisah yang kita tahu, dia bermula daripada masing-masing, dia seorang diri je. Mereka datang satu majlis keramaian, ketika itu dikumpul semua pembesar-pembesar dalam tu, mereka sembelih dan sebagainya. Bukan sembelih orang, mereka sembelih binatang untuk makan dan sebagainya. Mereka ada majlis, dan ketika itu ada seorang pergi bawah pokok. Dia keluar daripada majlis tu, dia pergi bawah pokok. Dia duduk bawah pokok tu. Kemudian ada lagi seorang sampai cukup 7. Maka mereka pun tenung satu sama lain, kan? Ini lepak-lepak ni kenapa ni, kan? 7 orang tu, seorang tengok aku tengok tengok aku. Kemudian mereka bertanya. Apabila mereka bertanya, maka barulah salah seorang daripada mereka menjawab bahawa dia risaukan tentang iman dia. Dia risau tentang iman dia. Dia percaya bahawa ada Tuhan yang satu, iaitu Allah. Sebagaimana kita dah lepas ayat ni. Dan ketika itu yang lain pun sambut, oh aku pun sama. Maka mereka ni sepakat satu tim. Mereka buat satu tempat ibadat. Mereka buat satu tempat ibadat. Dan apabila kantoi tempat ibadat tu dengan raja, raja panggil 7 orang. Raja bagi warning, tinggalkan agama ni, ikut agama kami, ikut agama rakyat ketika itu. Kemudian, ataupun kalau kamu tidak ikut, maka kamu akan dilucutkan ataupun kamu akan ditarik balik segala kekayaan yang kamu ada. Raja ketika itu, Dekianus. Kemudian daripada situ diberi masa 3 hari kepada mereka 7 orang ni. Maka diberi masa 3 hari kepada mereka 7 orang ni. Maka 3 hari tersebutlah mereka lari ke dalam gua. Mereka packing lari ke dalam gua ketika itu. Itu kalau kita ada surrounding yang baik, kita nak berubah pun senang.
Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Hurairah, hadis sanad dia hasan, riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum ala man yukhalilu. Ini biasanya hadis ni orang nasihat kepada budak-budak, kepada parents kalau nak jaga budak macam mana orang tengok hadis ni. Al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu dia di atas agama kawan dia. Falyanzur ahadukum ala man yukhalilu, maka lihatlah setiap daripada kamu siapa yang dia berkawan. Maknanya apa? Kawan kita boleh mempengaruhi kita. Begitulah. Kalau kita nak tengok anak kita elok, kita kena tengok siapa yang dia kawan. Sebab tu Nabi pesan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu dia biasanya dia ikut agama kawan dia, dia ikut perangai kawan dia. Kalau kawan dia rajin ponteng sekolah lah juga anak kita tu. Kalau seorang itu rajin baca Quran, maka kita pun dapat tempiasnya, kita pun dapat juga suasana surrounding yang membantu kita untuk membaca Al-Quran. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kalau kita tengok daripada ini, kita tengok bagaimana Nabi Musa alaihi salam ketika mana dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi dakwah Firaun. Bapa angkat dia, Firaun ni menjaga dia daripada kecil, Nabi Musa alaihi salam. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala beritahu, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kamu wahai Musa kepada Firaun. Berjumpalah Firaun, sesungguhnya Firaun ni dah tagha, dah melampaui batas. Kemudian Nabi Musa alaihi salam ketika mana dapat perintah tu, dia sorang-sorang. Maka apa yang Nabi Musa buat? Nabi Musa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi Musa? Nabi Musa alaihi salam ketika itu, kata Imam Ibn Kathir, ketika mensyarahkan hadis ni, ayat Quran ni, Imam Ibn Kathir beritahu Nabi Musa alaihi salam diutuskan seorang diri kepada raja yang paling besar kuasanya pada waktu itu, raja yang paling ramai askar dia waktu itu, raja yang paling besar kerajaan dia ketika itu. Nabi Musa diutuskan seorang diri untuk pergi hadap Firaun. Maka apa Nabi Musa buat? Nabi Musa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi Musa tuan-tuan dan puan-puan? Kita sambung selepas azan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung sedikit. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam, kita boleh mengambil contoh daripada Ashabul Kahfi, bagaimana mereka mencari teman-teman yang baik untuk kehidupan mereka. Begitulah juga kita tuan-tuan dan puan-puan perlu mencari rakan-rakan yang boleh membina tabung amalan akhirat kita. Itu yang penting sekarang ni. Orang yang baik ialah orang yang apabila kita melihat dia, kita rasa nak buat baik. Itu mafhum hadis Nabi. Berkenaan dengan cerita Nabi Musa alaihi salam, apabila telah diperintahkan oleh Allah untuk bertemu dengan Firaun, apa doa Nabi Musa? Nabi Musa ketika itu sangat takut, dan Nabi Musa sempit dadanya menerima perkhabaran tersebut. Maka Nabi Musa berdoa, qala rabbi shrah li sadri. Itu doa dia, surah Taha. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, doa kita biasa hafal, permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan engkau rungkaikanlah kelu lidahku. Yafqahu qawli, dan fasihkanlah tuturku, fasihkanlah percakapanku. Kemudian setelah Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah, Nabi Musa minta satu lagi. Nabi Musa kata apa? Harun akhi. Itu dia. Nabi Musa nak cari teman, nak cari geng untuk berjumpa dengan Firaun. Harun akhi, Harun ya Allah saudaraku. Ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira
wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Kita boleh baca cerita dia dalam surah Taha. Nabi Musa alaihissalam meminta untuk ditemani oleh Harun. Dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, Harun ni, Nabi Harun alaihissalam saudara Nabi Musa. Dia meninggal 3 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam meninggal. Dan Nabi Harun ni dia seorang yang fasih percakapan dia. Kalau cakap tu dia ada bunyi-bunyi syair dan sebagainya. Dan bila orang dengar orang sejuk hati. Berlainan dengan Nabi Musa. Nabi Musa ni dia jenis keras sikit. Dan dia pun ada kisah ditumbuk satu orang, meninggal orang tu. Okey. Nabi Musa alaihissalam keras sikit. So diminta Nabi Harun alaihissalam supaya menjadi teman dia. Nabi Harun ni dia lebih besar sikit badan dia daripada Nabi Musa, dan lebih tinggi sedikit dan lebih putih sedikit, kata Imam Ibn Katsir, daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun inilah yang menolong ataupun yang support Nabi Musa alaihissalam ketika mana bertemu dengan Fir'aun. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya mencari surrounding yang baik untuk kita berubah ke arah kebaikan. Dan yang terakhir, faedah yang kita boleh ambil daripada kisah Ashabul Kahfi ialah tentang bagaimana kita nak berdakwah perlulah dengan fakta. Okay. Ketika mana kita nak ajak orang kepada kebaikan, kita perlu bagi dia sesuatu kebenaran dan bukan rekaan. Dan kalau kita tengok tentang rekaan ni, saya nak sampaikan satu cerita. Kisah benar, seorang guru tarikat di Negeri Sembilan. Kita boleh buka internet, kita boleh baca. Nama dia Habib Shah Firdaus. Beritahu nama terus sebab paper dah bagi tahu. Okey. Dia ni tuan-tuan dan puan-puan, dia satu tok guru tarikat di Negeri Sembilan, dan tarikat tersebut dah ditutup. Jabatan Mufti Negeri Sembilan pun dah ambil tindakan, dah seal tempat dia, dah tutup, dan dah dakwa dia. Dia tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia bawa pengikut dia seramai 237 orang. Pergi mana? Pergi Mekah. Okey. Pergi buat umrah. Mereka nak buat apa? Mereka nak tunggu kedatangan Imam Mahdi pada hari Arafah. Mereka bertolak, mereka pergi di sana 16 Mac 2022 tahun lepas. Dan Habib ni dia balik 4 bulan setelah itu, 17 Julai 2022 dia balik, setelah dia diusir oleh kerajaan Arab Saudi sebab lebih tempoh. Okey. Dan terpaksalah orang-orang yang tadi tu, yang percaya dengan dia tu, 237 orang tadi, masuk dalam paper ni, masuk berita apa semua, terpaksa meminta bantuan untuk beli tiket pula nak balik balik ke Malaysia sebab sangkut dekat sana. Habib tu dapat balik free sebab dia kena usir. Yang diorang ni, jemaah-jemaah ni dah kena scam. Biasa orang kena scam dekat sini, nak pergi Mekah tak boleh. Ni dekat Mekah tu kena scam. La ilaha illallah. Mereka nak tunggu Imam Mahdi di hari Arafah katanya. Tapi akhirnya ditipu hidup-hidup, dan dah baliklah semua, dan ditolong sebagainya. Ada benda ni, kisah ni. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, apa sahaja yang kita dengar. Yang pertama tadi kita cakap, perlu tapis terlebih dahulu. Perlu tanya, perlu ada pengetahuan untuk kita tapis apa yang kita dengar. Jangan kita dengar A, kita ambil A, kita sampaikan A, bahaya. Takut-takut kita ke Mekah lah, buat benda lain pula. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan boleh balik dan boleh baca suratul Kahfi, nak bermula 1 sampai 26. Di situ cerita Ashabul Kahfi, macam-macam ibrah boleh ambil. Dan pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah kita akan sambung bagaimana tentang cerita pemilik 2 kebun. Sebelum tu kita masuk sikit cerita tentang bagaimana innal ladzina amanu wa amilus salihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah nak cerita tentang bagaimana hal ehwal orang yang beriman dan beramal soleh, mereka ini diganjarkan dengan syurga. Dan bagaimana syurga tersebut ada dalam ayat yang ke-30 31. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekadar ini dulu. An aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi wasyaitan. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk daripada kelemahan diri sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.